Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Selamat Tahun Baru Cina kepada semua penonton yang bangsa Cina. Dan sememangnya satu tayangan yang perlu anda tonton. Tahun Baru Cina ini. Betul. Tayangan dalam bahasa Cantonese yang dihasilkan oleh penerbit dan pembuat filem tempatan. Raintown sedang menemui anda di sinema-sinema seluruh negara. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikannya. Benar-benar. Cuma waktu ini sebenarnya kita bercakap juga perkara yang berkaitan dengannya tentang dana kenegaraan yang bantu pemaindustri hasilkan filem yang berkualiti. Kita nak bincangkan ini bersama-sama dengan tetamu-tamu kita pada waktu ini, Terence. Ya. Jika bawakan ke studio tak lain dan tak bukan Tengku Mona yang merupakan pengarah filem Raintown, dan juga kita bawakan Chu Kin Wah, pelakon filem yang pasti memegang watak yang begitu mencabarlah. Saya rasa. Tak ada. Walk in the park. Dan kita bersama Dato' Azmir Saifuddin Muttalib yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Finas. Terima kasih Dato' kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Okey, baik. Jadi kalau kita boleh kongsikan terlebih dahulu berkaitan dengan dana kenegaraan yang kita angkat pada pagi ini, yang sebenarnya dilihat banyak membantu bagi pemain industri menghasilkan filem kenegaraan yang berkualiti. Jadi kita nak mohon komen awal daripada Dato' terlebih dahulu berkaitan dengan dana ni. Okay, terima kasih kerana menjemput Finas bersama dengan Tengku Mona dan Abang Kim Wah. Mengenai dana kenegaraan ini, memang usaha kerajaan melalui Finas. Kita telah lama membantu penggiat seni ataupun syarikat-syarikat yang ingin membuat filem-filem kenegaraan ini. Daripada tahun 2001, kita ada filem seperti Palo, Embun, dan pada tahun 2021, Finas adakan satu dana di mana kita telah membantu beberapa projek, termasuklah projek Raintown ini. Kita faham bahawa filem-filem kenegaraan ini bukanlah bersifat komersial. Sebab itulah kerajaan melalui Finas kita ada suntikan untuk membantu filem-filem tersebut untuk dihasilkan dengan tujuan untuk memberi semangat ataupun cintakan ke negara melalui elemen-elemen seperti cerita-cerita sejarah, peristiwa, memupuk masyarakat untuk bekerjasama ataupun dari segi atau budaya dan juga warisan. Dan cerita ini aspeknya walaupun menyentuh kenegaraan, tapi dia dalam konteks keluarga. Raintown set in, of course, Taiping. Memang tepat sekali pilihan lokasi dan sebagainya. Jadi, tapi adalah suatu karya yang berbahasa Cantonese. Tengku Mona, mengapa memilih untuk menterjemahkan karya ini dalam bahasa Cantonese? Bahasa Cantonese ni sekarang ni dah tak ramai orang mengguna, itu satu, dan ia juga it's like a cabaran untuk saya, kerana filem yang pertama tu ialah mengenai cerita autism, filem saya yang pertama, ini yang kedua, dan saya nak membuat sesuatu yang orang kata ialah to make to add some colours, orang kata colours to the industry. So and also, of course untuk my own my own personal achievement and goal dari segi membuat satu yang berlainan. So itulah sebabnya, dan ia juga menunjukkan yang kita ni ada variety. Itu adalah salah satu sebabnya. Review awal memang hebat. Semua yang telah menonton telah menyeru kepada para penonton untuk datang dan menyaksikan siri karya ini. Apakah sebenarnya cerita yang ingin disampaikan melalui Raintown? Ialah cerita, satu cerita kekeluargaan, dan ada tradisi culture Cina, yang harus orang kata diberitahu dan di-sharekan kepada semua, kerana ini adalah daripada perspektif seorang pemikir Melayu yang melihatnya. Dan juga ini menunjukkan yang kita ni boleh bekerjasama dalam in the whole process of making Raintown. Unity too is very important. In front of the camera dan juga di belakang. That is the unspoken intention. Tapi dari segi
in the film itself is about conflict of a family. Okay? Di mana konflik ini ialah benda yang terjadi di kebanyakan keluarga tapi diketepikan. Maksudnya benda yang selalu kita kata ni benda-benda yang remeh-temeh, tak payah nak, you don't need to discuss further. Yang akan membuat satu konflik yang in reality small issue ni sebenarnya akan membawa kepada social issue. Kalau small issue di dalam rumah ni tidak di-address, you don't give enough attention to solve the problem in the house. So itu adalah benda-benda yang amat penting pada saya kerana everything starts from home. Okay, rumah ni ialah to me rumah ni ialah seperti it's like a seed for a tree to grow. Betul. Tanpa ada asasnya yang kukuh di dalam rumah, everything bukan menjadi huru-hara. Betul. Tuan kita kena tahu bahawasanya hakikatnya apa gambar yang cuba dibawakan oleh filem ini adalah segala-galanya berberi rumah. Maknanya apa yang berlaku dalam kalam masyarakat semuanya berkaitan juga dengan apa permulaannya di rumah. Jadi itu yang cuba disampaikan oleh filem ini sebenarnya. Membawa watak nakoda dalam rumah itu adalah si ayah. Betul. Kita fikir, kita pandang membawa watak yang sangat penting dan mencabar, tapi bagi beliau okey, ceritakan tentang watak itu dan bagaimana sebenarnya ia satu tanggungjawab yang besar untuk digalas sebenarnya, walaupun hanya dilihat sebagai seorang ketua keluarga saja. Bagi pandangan orang ramai, kata biasalah sebuah keluarga mesti ada ketua keluarganya. Menyebutnya senangnya bukan kerana watak senang, tapi kerana semua ada dalam skrip. Jadi apa yang kita boleh baca, kita dapat semua dalam skrip. Dan juga perfilman yang agak menyenangkan kerana apa yang Tengku Mona dan timnya membagi kita di set semuanya teratur. Jadi tak ada yang kita tak payah kerja sampai 24 jam, kita tak ada yang kurang makanan ke apa ke. Jadi semuanya sentiasa sudah ada. Bukannya kita main-main di set, semuanya ialah. Jadi bagi saya kerjanya menyenangkan, apa yang saya bawa juga terkeluar. Sebagai bapa itu, ini sebagai bapa yang fashion lama yang boleh dikatakan kebanyakan bapa-bapa di Asia. Mau mengatur. Mau mengatur, mau strategi. Dia ingat art of war tu bagi dia tu untuk art of family. Itu mungkin silapnya. Jadi siapakah rakan-rakan artis lain yang bersama anda dalam isteri Mama dipegang oleh Susan Lancaster, pelakon yang tak payah lagi cakap ya. Betul. Anak Alung, Fabian, dia yang saya boleh ceritakan. Sikitlah. Bolehlah. Boleh. Apa yang saya paksa jadi doktor kerana bagi masyarakat Asia kita generasi yang lain harusnya lebih bagus dari generasi sekarang. Anak tengah Pak Nga tu Wilson Lee dan juga perempuan yang kecil sekali ialah siapa nama ya? Pauline. Nama karakter Ruby. Ya, dan dibawa oleh Pauline Chan. Okey, baik, itu dia watak-wataknya. Nak tahu lebih lanjut kena tengoklah. Tak ada cerita banyak-banyak kan. Okey, cuma kita bercakap tentang filem-filem yang dihasilkan ini hasil daripada dana kenegaraan yang dibawakan pada yang disokong dari belakang sebenarnya, dan bagaimana bentuk bantuan yang disalurkan kepada pemain industri ini sebenarnya secara keseluruhan dan secara umumnya. Memang Finas ni apabila kita berdepan dengan industri, kita punya image adalah seperti hanya dana kan. Orang hanya bertanya tentang dana. Betul. Tapi sebenarnya Finas lebih daripada itu. Kita memang daripada dulu kita sediakan bantuan seperti latihan. Latihan ini memang penting. Memang saya tekankan bahawa untuk membangun satu industri itu, latihan memang kita kena perbanyakkan dan perkuatkan. Biasa daripada hasil latihan telah kita laksanakan daripada segi lakonan, pembikinan, memang kualiti filem kita dah memang mencapai tahap yang tinggi. Dari segi kualiti penceritaan,
contoh seperti Raintown ini memang kalau boleh penonton pergi hadir tonton, memang kualiti filem Malaysia memang dah meningkat. Kan? Yang keduanya dan ketiganya adalah seperti kita punya fasiliti di Finas. Memang yang terbaik. Kita punya post production, kita punya sound recording. Soon kita akan ada Atmos Dolby. So fasiliti ini pun adalah salah satu cara kita membantu industri. Dan yang selebihnya seperti pemasaran dan juga membawa ataupun membawa kitanya konten-konten ini ke pasaran antarabangsa. Itu adalah sedikitlah apa yang Finas kita sediakan selain pada bantuan dana tersebut. Okey, baik. Tengku Mona memang dah terbukti layak untuk mendapat dana tersebut. Kita nak tahu juga ciri-ciri mereka pemain industri yang layak untuk mendapatkan dana tu. Okey, memang utamanya adalah on skrip lah. Dengan skrip idea, kuat, sebab itu dia punya tunjang pada sebuah filem. Tapi kita juga lihat dari segi dia punya teraju utama, syarikat ataupun dia punya productionnya team lah. Seperti Tengku Mona, dia punya above the line punya team, pengalaman mereka. Dan saya rasa salah satu perkara yang juga utama adalah tentang kemampuan syarikat dari segi kewangan. Bagi kita tahu bahawa filem ni bukan mudah. Kan? Saya katakan filem ni seperti buat satu projek yang besar. Kan? Untuk menghasilkan daripada skrip kepada final production tu, dia kena tengok dari segi bagaimana nak emosi pekerja, pelakon, kan? Situasi masa bila dia nak membuat syuting. So 40 hari tu memang macam dalam in a war, kan? So bagi saya dia kena tim yang kuat, kemampuan daripada segi pengalaman dan juga kewangan itu pun diambil kira. Okey. Baik, itu dia ciri-ciri bagi pemain industri yang benar-benar layak untuk mendapatkan dana kenegaraan ini. Okey, baik. Tengku Mona nak tanya. Sebab kita tahu bahawasanya, okey, satu perkara mudah dah selesai. Maknanya dana tu dah diberikan, filem pun dah dihasilkan. Apa cabaran yang sedang dilalui pada waktu ini? Kita nak tahu juga. Okey. Alhamdulillah saya mendapat banyak traction daripada jurnalis, media, bloggers, influencers. Alhamdulillah. Tetapi penonton tidak datang menonton filem Raintown. Kerana sekarang ni kita Raintown ni bersaing dengan 11 filem lain yang dibuat di Malaysia dan daripada luar negara. Mereka juga adalah filem-filem Cina. Okey. Setengah daripada mereka yang pernah dibuat is a sequel macam itulah ya. So sekarang ni itulah saya punya orang kata cabaran yang paling besar. Dan saya amat berharap penonton yang mendengar sekarang ni mereka akan memberi consideration untuk membeli tiket dan menonton filem Raintown. Yang pastinya cerita ni bukanlah cerita yang orang kata dia ada banyak value. Okay, it's a story with good values. Jadi dan kita juga mendapat PG-12 daripada rating kan. So boleh bawa anak-anak yang kecil semua tu tidak ada masalah. Yang saya rasa agak sedikit tekilan sedikit upset lah sikit, kecewa. Kita filem Raintown ni diriliskan pada 8 hari bulan Februari dan kita melalui skrim wajib tayang. Dan memang itu adalah peraturannya, bila kalau you go through skrim wajib tayang, dia kena release on every hari Khamis, iaitu pada 8 hari bulan. Kita mengikut, semua berjalan dengan baik. Cumanya masa tu orang balik kampung. Dan orang di perjalanan balik kampung. Dan pemamer semua sinema ni mereka mempunyai ada regulationnya. The first 4 days tu kalau tak buat kalau kita tidak mendapat sambutan yang hangat, mereka akan kurangkan kita punya tayangan, kita punya slot. So hari ini ialah hari yang keempat. Okey. Dan tayangan saya sudah dikurangkan dari semalam lagi. Ini tidak adil. So saya rasa alamak, sebab baru sekarang orang nak keluar menonton wayang. Hari pertama tu pastinya kalau kaum-kaum Cina mereka pun pergi berziarahi kan. Dan yang Melayu, penonton Melayu dan bangsa-bangsa lain mungkin mereka baru sampai ke kampung, settle in dengan keluarga semua tu.
So saya itu yang saya rasa a bit hampa lah, you know. Tapi kalau boleh lah, walaupun dalam keadaan sebegitu, saya amat-amat berharap penonton-penonton yang di luar sana, tak kira lah bangsa apa pun, datang menonton filem Rain Town. Kerana filem ni bukanlah, walaupun dalam bahasa Cina, tapi ialah cerita Malaysia. Dan cerita kekeluargaan di mana dari mana saja anda berada atau datang dari mana pun, you boleh relate, you boleh memahami dan saya percaya boleh menghargai apa yang isu-isu yang saya bawa di dalam filem ini. Baik, Mr. Chiu, selamat tahun baru Cina kepada Mr. Chiu seisi keluarga. Mungkin boleh menjemput keluarga-keluarga yang sedang bercuti, beriadah untuk datang dan menyaksikan Rain Town. Mudah-mudahan penonton muda boleh bawa ibu bapa, atuk, nenek dan sekeluarga pergi menonton Rain Town. Tapi jangan bawa tisu. Kalau nangis tu nangis di bahu cukup. Oh, itu lagi mengeratkan hubungan kekeluargaan tu kan. Wow, itu pesanan terbaik tu. Lain daripada lain. Okey, kita nak pastikan anda tonton sebab kita cuti panjang kan. Cuti sekolah pun sekarang ni. Jadi boleh bawa anak-anak jadi sebagai satu daripada program cuti sekolah lah. Bawa satu keluarga boleh macam kawan kelas tu kan. Bawa jom pergi sekali. Semua anak-anak Asia bawa ayah bawalah. Betul. Okey. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dato' Azmi, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Finas, Tengku Munawariza, pengarah filem Rain Town dan juga pelakon filem Rain Town, Chicken Wah bersama kita pada waktu ini. Semoga lepas ini akan lebih cemerlang lagi. Kita harapkan insya-Allah. Okey. Baik, kita akan berehat seketika dan kembali nanti kita akan bersama dengan salah satu daripada topik yang telah pun kita bawakan di pautan media sosial iaitu Wirasat 6 Cerita. Ya, sebentar lagi dalam Sapa Pagi Malaysia.